Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Maha suci Allah, Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan, tiada sembahan, tiada tempat kita bergantung, tiada tempat kita memohon pertolongan melainkan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allah yang maha besar, Allah yang maha mengaturkan segala-galanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdalillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Allahumma aftah alaina hikmataka, ya Allah, bukakanlah bagi kami pintu hikmahmu. Wansyur alaina min khazaini rahmatika, ya Allah, limpahkanlah daripada sisimu rahmatmu. Wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah lana sudurana, ya Allah, lapangkanlah dada kami. Wa yassir lana umurana, permudahkanlah segala urusan hidup kami, urusan saat kematian kami, dan urusan apabila kami di padang mahsyar saat dihisab, dan urusan kami, ya Allah, mudah-mudahan berakhir di syurga-Mu, ya Allah. Wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina, bukakanlah belenggu yang mengikat lidah kami, ya Allah, yafqahu qaulana, agar mereka memahami apa yang kami perkatakan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah, kurniakanlah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Wa yaqinan sadiqa, keyakinan yang mantap. Wa dinan qayyima, cara hidup yang jitu. Wa afiyatan min kulli baliyah, ya Allah, berilah kami afiat, keselamatan, kesejahteraan daripada segala mara bahaya, malapetaka, daripada musibah, ya Allah, daripada wabak, ya Allah. Wa hablana haqiqatal imani bik, ya Allah, kurniakanlah kepada kami hakikat iman yang sebenar. Hatta la nakhafa wa la narjuka wa la na'budu syai'an siwak, ya Allah, berilah kami hakikat iman yang sebenar, sehingga kami tidak perlu takut atau menyembah atau meminta atau mengharap atau memohon pertolongan selain daripada-Mu, ya Allah. Wala takilna ila anfusina tarfat ainin wala aqalla min zalika ni'mal mujib, ya Allah, jangan biarkan nasib hidup kami, ketentuan hidup kami, ya Allah, ditentukan oleh diri kami sendiri, walau kadar sekelipan mata, ya Allah. Kami mohon kepadamu, ya Allah, supaya tidak pernah terhenti dan terputus tali pertolonganmu, pemerhatianmu, pelindunganmu, teguran kasih sayangmu, ya Allah. Peringatan-peringatan daripadamu dalam bentuk ujian, peringatan daripadamu dalam bentuk nikmat, supaya kami menjadi hamba-Mu yang bersyukur, ya Allah. Allahumma inna nas'alukal afiyah, kami mohon afiyah, kesihatan, perlindungan, ya Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim, dengan nama-Mu, ya Allah, tidak ada yang mudarat melainkan dengan izin-Mu, ya Allah. Tidak ada apa-apa yang memudaratkan kami di antara langit dan bumi, ya Allah. Sesungguhnya Engkau-Lah yang maha melihat, Engkau-Lah yang maha mendengar, Engkau-Lah yang maha mengetahui, ya Allah. Allahumma innaka ta'lamu anna hazihil qulub, ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mengetahui anna hazihil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik, kami bertemu di rumah-Mu ini, ya Allah, kami bertemu di taman syurga-Mu ini, ya Allah, dalam keadaan cuaca hujan yang tidak berhenti sudah beberapa hari, ya Allah. Dalam keadaan hujan ribut, kami menempuh hujan yang tidak berhenti, ribut dan sebagainya, untuk hadir ke masjid, ke rumah-Mu ini, ya Allah, hadir ke majlis ilmu ini, ya Allah. Namun di sana, ya Allah, saudara kami, saudara mara kami, sahabat-sahabat kami, ya Allah, sedang menempuh ujian banjir, ya Allah, ujian kerosakan, ya Allah. Kami hanya perlu menempuh kesusahan basah
kesusahan, makin jauh ya Allah perjalanan yang agak mencabar pada pagi ini untuk sampai di sini. Berilah kekuatan dan ketenangan kepada saudara kami yang diuji dengan kerosakan harta benda, dengan banjir yang telah masuk ke dalam rumah mereka, dengan tempat-tempat yang terputus kerana air telah naik menutupi jalan-jalan ya Allah. Maka ya Allah, berikanlah hujan ini Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, limpahkanlah bersama dengan limpahan hujan ini manfaat, barakah, rahmat, pengampunanmu kepada kami ya Allah. Ya Allah, kami bertemu kerana mencintai-Mu di sini ya Allah. Waltaqat ala ta'atik, kami bertemu kerana mentaati perintah-Mu. Di antara perintah-Mu untuk kami menuntut ilmu. Di antara perintah-Mu supaya kami sentiasa belajar memperbaiki diri. Di antara perintah-Mu supaya kami melakukan jihad dalam menuntut ilmu, melakukan pengorbanan ya Allah. Ya Allah, kami mentaati perintah-Mu wa ta'ahadan ala nusrati syariatik. Kami mengikat janji setia akan mendaulatkan syariat-Mu, menghidupkan sunnah Nabi, menghidupkan majlis-majlis yang menghidupkan hati-hati ya Allah, menyebarkan kebaikan dan mencegah kemungkaran ya Allah. Wa adi mudaha, meserakanlah di antara hati-hati kami ya Allah. Wahdiha subulaha, tunjukilah hati kami yang lurus dengan jalan yang lurus ya Allah. Washrah suduraha bifaidil imani, limpahkanlah ke dalam hati kami limpahan iman kepadamu, keyakinan kepadamu. Wa jamili tawakkuli alaik, serta keindahan bertawakal kepadamu. Wahyiha bima'rifatik, hidupkanlah hati kami ini dengan mengenalmu ya Allah, dengan mencintai, merinduimu, merindui pertemuan denganmu ya Allah. Ya Allah, hidupkanlah hati kami dengan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belajar tentang sirah Nabi. Dan pada pagi yang barakah ini ya Allah, dengan tajuk yang diberikan Isra' Mi'raj, kami ingin menghayati, kami ingin mengulang kaji ya Allah, supaya pengajian berkenaan dengan sirah yang teragung ini menambahkan iman dan takwa kami ya Allah. Ya Allah, berkatilah pihak penganjur UDM Batu Enam dan Masjid At-Taqwa Batu Enam ya Allah. Berkatilah kepada semua yang berusaha di sebalik tabir program ini ya Allah. Berkati, rahmati dan pilihlah semuanya yang hadir pada hari ini, zahir ataupun di alam maya ya Allah. Satukanlah kami semuanya ya Allah di syurga Firdaus-Mu tanpa dihisab, tanpa diazab ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami berada di sini pada saat ini. Di antara asbab adalah doa-doa ibu ayah kami ya Allah. Asbab pengorbanan ibu ayah kami yang membesar dan mendidik dan sabar dengan kami ya Allah. Kami berada di sini ya Allah dalam keadaan mudah-mudahan dalam rahmat-Mu, sampai kami di majlis ilmu ini ya Allah, sampai kami di rumah-Mu ini ya Allah, dalam keadaan sihat walafiat, dalam keadaan mencari redha dan rahmat-Mu ya Allah. Asbab kekuatan dan pengorbanan doa ibu dan ayah kami, asbab pengorbanan yang tanpa henti, sabar dan memaafkan kami sejak daripada kecil kami ya Allah. Maka jadikanlah segala amal ibadah kami, istighfar kami, zikir kami, salat kami, bacaan Al-Quran kami, dan apa jua amal saleh dan amal ibadah kami, ada bahagian pahala buat ibu dan ayah kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sebahagian pada kami sudah pun kematian dan kehilangan ibu dan ayah mereka ya Allah, ibu dan ayah kami. Maka jadikanlah kuburan mereka ya Allah seindah taman syurga-Mu, sebagaimana yang disebut dalam hadis Nabi-Mu. Bagi orang yang beriman, bagi orang yang soleh, kuburan itu ibarat taman syurga-Mu, dihampar dengan perbainani syurga, kemudian diberikan pakaian syurga, dan terdapat satu pintu menuju ke syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah ibu ayah kami segala dosa-dosa mereka, kasihanilah mereka ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunilah dosa-dosa kami. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum. Ya Allah, kedua ibu bapa kami dan rahmatilah mereka ya Allah. Kama rabbawna shighara. Ya Allah, sebagaimana mereka mengasihi, mereka menyayangi kami sejak daripada kecil kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami berkumpul di sini kerana di antara pengorbanan, kerana perantaraan lisan baginda, pengorbanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para syuhada, para ulama, para umara ya Allah. Maka ya Allah, berikanlah sebaik-baik tempat di sisi-Mu ya Allah kepada semua mereka yang berkorban untuk agama ini ya Allah.
Ya Allah, satukanlah kami semuanya di syurga-Mu ya Allah. Temukanlah kami dengan Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, kami merindukan Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami merindukan pertemuan dengan Nabi kami, pertemuan dengan ibunda kami Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Fatimah dan semuanya, Sayyidatina Maryam, Sayyidatina Asiyah dan semuanya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami wanita-wanita yang salihah, yang tetap teguh menjaga ibadah, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada para suami, taat kepada ulul amri, taat kepada pemimpin-pemimpin yang beriman. Jadikanlah kami wanita yang sentiasa menjaga maruah, menjaga aurat ya Allah. Jadikanlah kami wanita yang tetap teguh dengan keimanan dan ketakwaan, memilih sabar dan maaf ya Allah, dalam kami mendidik dan membesarkan anak-anak kami ya Allah. Jadikanlah para lelaki ya Allah, para suami-suami yang saleh, yang memimpin, yang sentiasa menuntut ilmu, yang menjaga solat 5 waktu di masjid, yang terikat hatinya dengan masjid ya Allah. Jadikanlah ya Allah suami-suami para lelaki ya Allah, suami yang memimpin dan melindungi ahli keluarga daripada azab api neraka dan memimpin keluarga ke syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak zuriat keturunan kami saleh-salehah, hafaz Al-Quran, menjaga Al-Quran, hidup dan berakhlak dengan Al-Quran. Jadikanlah anak-anak kami ya Allah, anak-anak penyejuk hati, penyejuk mata ya Allah, anak-anak yang menyambung perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sesungguhnya waktu hujan yang turun ini di antara yang disebutkan dalam hadis Nabi-Mu, waktu yang mustajab doa ya Allah. Allahumma taqabbal minna du'aana. Ya Allah, maka terimalah doa-doa kami ini ya Allah. Makbulkanlah doa-doa kami ini ya Allah, munajat kami ini ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu suatu hajat, suatu doa, satu permintaan yang tidak layak untuk kami minta. Asbab dosa kami yang begitu banyak, dosa yang lama dan dosa yang baru, dosa dengan manusia, dosa dengan makhluk yang lain, dosa denganmu ya Allah begitu banyak. Dosa yang kami ingat dan lupa, dosa yang sengaja dan tidak, dosa yang kami tahu dan tidak tahu ya Allah. Sesungguhnya dosa-dosa kami jika dihitung terlalu banyak. Dosa dengan suami, dengan isteri, dengan anak-anak, dengan adik-beradik, dengan ibu dan ayah kami. Dosa dengan sahabat-sahabat kami, dengan jiran-jiran. Ya Allah, tidak terhitung dosa kami ya Allah. Manakala amalan kami pula sangatlah sedikit ya Allah. Lemahnya kami dalam membaca Al-Quran, lemahnya kami dalam menuntut ilmu, lemahnya kami dalam berusaha khusyuk dalam salat, lemahnya kami dalam bersedekah ya Allah. Ya Allah, sungguh lemah kami dalam amal ibadah dan amal soleh ya Allah. Namun ya Allah, kepadamu lah ya mujib, yang maha memakbulkan, ya sami yang maha mendengar, ya sami yang basir yang maha melihat ya Allah. Kepadamu lah kami meminta ya Allah. Kami meminta kepadamu pada waktu yang barakah mustajab doa ini ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kami memohon kepadamu redhamu dan syurgamu ya Allah. Kami memohon kepadamu syurgamu ya Allah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan kami mohon daripadamu ya Allah perlindungan daripada api neraka ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami syurgamu dan haramkanlah bagi kami nerakamu ya Allah. Allahumma ja'alna min ahli jannatil firdaus bighairi hisab wa ghairi azab. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami syurga firdausmu tanpa dihisab, tanpa diazab ya Allah. Wala taj'alna min ahli nar. Dan janganlah kau golongkan kami di kalangan ahli neraka-Mu ya Allah. Kurniakanlah syurga buat ibu bapa kami, nenek moyang kami. Kurniakanlah syurga buat pasangan kami ya Allah. Kurniakanlah syurga buat anak-anak kami, buat adik-beradik kami, sahabat-sahabat kami, jiran-jiran kami, serta seluruh umat Islam al-ahya'i minhumul amwat, yang hidup ataupun yang mati ya Allah. Allahumma farrish 'alal muslimin. Ya Allah, bangkitkanlah umat Islam ya Allah. Kuatkanlah umat Islam ya Allah ke atas 'alal munafiqin, ke atas para munafik, 'alal zalimin, ke atas orang-orang yang zalim ya Allah, 'alal kafirin ya Allah, ke atas orang-orang yang kufur ya Allah, orang-orang yang kafir, yang musyrik ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azabal qabr wa qina azabal mahsyar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanallah, Allahu akbar. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Ini dah okey. Ustazah rasakan ni kena tinggikan sikit lagi. Kamu buat kat sini lah. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan jutaan setinggi terima kasih kepada pihak penganjur UDM. UDM ni Ustazah singkatan unit daerah mengundi. Unit daerah. Ya, unit daerah. Okey, unit daerah mengundi Batu Enam dan Masjid Taqwa Batu Enam. Kepada MC yang saya hormati, Ustazah, Masya Allah, juga murabiah kan, pendidik kepada ummah, seorang wanita yang hebat, yang banyak melakukan kerja dakwah, kerja-kerja jemaah, perjuangan Islam. Mewakili kita lah wanita. Kita tak kuat seperti wanita-wanita ini yang mewakafkan dirinya kepada jalan dakwah, kan, jalan menegakkan kalimah Allah yang tertinggi, iaitu Ustazah Zaidah binti Awang selaku timbalan Ketua Muslimat Dun Bukit Tunggal. Moga Ustazah terus sihat, begitu juga dengan semua para pejuang, insya-Allah. Seterusnya kepada pengurusan tertinggi Masjid At-Taqwa Batu Enam, ahli jawatan kuasa Masjid Taqwa Batu Enam, para jemaah kawasan sekitar Masjid At-Taqwa Batu Enam, muslimin muslimat yang menonton secara live. Subhanallah, alhamdulillah. Semualah ya, para imam, para bilal, para AJK, juga di kalangan adik-beradik saya, subhanallah, di kalangan sepupu sepapat. Kalau dulu ayah saya, arwah ayah, Ustaz Haji Harun, Ustaz Haji Harun bin Haji Ismail, Masya Allah, merupakan AJK masjid ni, imam juga, subhanallah, juga penyampai di sini. Masya Allah. Tadi bila saya masuk tu, tadi tu kan berjumpalah dengan yang jaga tu, sepupu. Mana dah Linda? Lagi dah Linda. Ada tu kat mana-mana tu kan. Masya Allah. Ni kalau mak saya dengar tu, rumah saya depan tu je. Selang sini tu rumah tu. Jadi suara ni memang sapa ni dekat rumah ni. Masya Allah. Tadi tu tak apa Linda cerita sangat. Jadi saya nak ceritalah. Masya Allah, subhanallah. Linda kata, Asma, mimpi ayah malam tadi. Mungkin sebab Sabit nak buat program ni, kadang-kadang begitulah kita teringat. Saya pun memang akan teringat kepada arwah ayah. Sebab antara orang kuat yang menghidupkan, imarahkan masjid ini, arwah ayah kan. Lepas tu tanya, Linda mimpi benda dengan ayah? Mimpi ayah mung. Sepupu kan cakap, mimpi ayah mung lah Asma. Mimpi ayah. Kata mimpi gana. Lah mimpi ayah tegur Linda gini-gini. Adalah tu menegur sesuatu. Sebenarnya karakter arwah ayah saya ni, Masya Allah, Allahu Akbar, para pemuda di sini, orang-orang muda, memang kenal, memang faham. Seorang yang suka menegur. Maksudnya menegur dan mencegah kemungkaran. Memang suka menyuruh kepada kebaikan, dan memang adalah, saya sendiri belajar daripada arwah ayah sejak kecil. Kalau dia nampak sesuatu yang bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan apa sahajalah, macam Linda tu, tu Linda sepupu kan, anak saudara arwah ayah kan. Kalau ceritanya tanya dia, dia tahulah. Ada pok tu yang kedai duduk atas kerusi tu. Tadi saya jumpa pok kedai runcit depan ni. Kata, Pok, saya ni Asma, anak Haji Arab. Pok pun nangis lalu. Maksudnya di sekitar ni kalau bercakap pasal arwah ayah ni, mereka masih lagi menitiskan air mata. Macam tu lah. Linda ni anak saudara ayah saya, sepupu kan. Ayah ni bukan jaga anak saja, anak-anak saudara pun semua dia jaga. Kalau ada yang tak kena pada pandangan matanya, contohnya bab aurat, contohnya bab pergaulan, contohnya bab akhlak, memang begitulah sikapnya. Kalau daripada saya kecil, Masya Allah, kami kan contoh pergi pantai kan.
pergi patah. Sebab mak ayah memang suka, hampir setiap minggu mesti pergi patah, pergi kelong. Andai beradik 10 orang kan. Mak ni seorang yang memang selalu pastikan anak-anak ni ada riadah, ada pengisian, ada waktu belajar sungguh-sungguh, waktu ngaji sungguh-sungguh, sebab mak ayah juga yang ngajar. Tapi setiap hujung minggu dak patah pergi tempat taman mainan gitulah kan kita kan. Tapi apa yang saya tengok daripada kecil, bila ayah nampak ada je couple-couple tu, orang berdua-duaan kat pantai tu, ayah akan pergi seorang, nampak lagi ada ujung sana, pergi bagi nasihat, buat perbuatan begini tak molek, gini-gini. Jadi itu yang saya tengok daripada kecil, sehingga daripada sampailah sekolah menengah, saya mula berani dah menegur bila orang buat maksiat. Bila nampak lelaki perempuan berdua-duaan, walaupun masih lagi sekolah menengah, pergi tegur dengan takut-takut tu, pergi tegur lepas tu lari. Pergi tegur, dak molek duduk dua-dua gini lelaki puang, pun lari. Sebab apa? Budak kan, pergi tegur, memang orang marah. Mu ni siapa? Macam tu kan. Lepas tu, kan dulu kan masjid ni kan kecil. Siapa yang ahli Korea sini, kita ingat kan masjid ni kan dulu kecil je, dak besar macam ni. Sebab saya membesar di sini, rumah depan tu kan. Bila solat Jumaat, Linda kan, bila solat Jumaat kan dak muak, orang penuh sampai atas rumah tok kan. Sampai atas jalan sampai rumah tok tu, rumah nenek, sampai atas rumah tok. Lepas tu orang akan parking penuh keliling rumah. Tugas saya ialah ramai budak-budak lelaki dak pergi mayang. Betul tak Linda? Orang main mayang kan, budak-budak nakal, budak-budak lelaki, mak ayah suruh pergi mayang, dia pergi lepak kat atas motor tu. Jadi saya ni daripada tingkat rumah akan bertepik mayang. Nampak tu duduk atas motor, dia pun tengok. Kita nusuk. Subhanallah, dia pun rasa macam ada orang tengok, dia pun pergi semayang. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Subhanallah, Allahu Akbar. Allah berfirman, kuntum, kamu semuanya adalah umat yang terbaik, yang dikeluarkan daripada kalangan manusia, yang dikeluarkan untuk manusia. Ukhrijat linnas, dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, yang suka menyuruh kepada kebaikan dan suka mencegah kepada kemungkaran, yang selalu mencegah kepada kemungkaran, dan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam dalam perkataan yang lain dalam hadis Nabi menyebut, sesungguhnya umatku ini umat yang dimuliakan. Kerana apa? Kerana dia mencegah kepada kemungkaran, menyuruh kepada kebaikan. Sebab itu kita mungkin tak mampu nak cegah kemungkaran dalam bentuk yang besar di luar daripada rumah, tetapi cukuplah kita berjuang menyuruh kepada kebaikan dan menyuruh kepada makruf dalam keluarga kita, dan mencegah keburukan ataupun maksiat dalam keluarga kita, pasangan, dengan anak-anak, dengan ruang lingkup yang terdekat. Di sana ada Allah beri kekuatan kepada golongan-golongan yang tertentu, yang terpilih, yang mampu mencegah kemungkaran dengan kuasa yang ada, mencegah kemungkaran dengan ilmu yang dia ada, dengan kedudukan yang dia ada. Tetapi jangan kita tinggalkan kewajipan kita sebagai umat Islam dalam ruang lingkup kecil ataupun besar untuk melakukan kerja amal ma'ruf nahi munkar. Jika kita tak buat perkara ini, maka kita bukanlah umat yang terbaik yang disebut dalam firman Allah. Kita mesti kena jadi umat yang terbaik ini. Sebab bila kita mati, kita bukan hanya ditanya tentang solat, tentang puasa, tentang zikir, tentang amal ibadah kita. Kita juga akan ditanya tentang tanggungjawab kita menjadi khalifah Allah. Kamu diberi ilmu, kamu diberi segala nikmat Allah, kamu diberikan segala keperluan yang sebenarnya kamu dah dapat, kamu dah cukup. Apa peranan kamu untuk menyampaikan ayat Allah? Saya dengar ceramah masa tu saya hadir. Ceramah yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Dr. Abdul Samad. Kita panggil Ustaz Abdul Samad kan. Masa tu dia datang ke Seremban, saya pun pergi. Dia kata tak ada beza
Manusia dengan binatang, tak ada beza manusia dengan kucing, tak ada beza manusia dengan lembu dengan kambing. Sekiranya seorang manusia itu hidupnya hanya fikir pasal hari ni nak makan apa, hari ni nak pakai apa, hari ni nak pergi ke mana, hari ni nak buat apa, tanpa tidak ada berfikir langsung untuk memberi sedikit sumbangan untuk agama ini. Sebab binatang begitulah hidup dia. Hari ni nak makan apa, kan, hari ni nak tidur dekat mana. Maksudnya jika kita hidup sekadar untuk hidup dan tak berfikir nak menyumbang kepada agama Allah, maka na'udzubillah min zalik, bimbang tak selesai hisab kita di mahsyar kelak, hisab dalam kubur, bila tiba tanya soalan, apa sumbangan kamu untuk agama Allah. Jadi mudah-mudahan hadir kita pada hari ini juga memberi sumbangan kita kepada agama Allah. Antaranya apa? Kita bekerjasama dengan pihak-pihak, menyokong mereka yang menjalankan kerja dakwah dan kerja amal dengan pelbagai saluran. Allahu Akbar. Yang kedua, dengan kita menyumbang, menafkahkan sebahagian harta kita, kan, memberikan apa yang kita cintai di jalan ini dengan infak, dengan wakaf dan sebagainya. Kita mengharapkan walaupun tak ramai yang datang hari ini, tak ramai, sebab tak ramai kita faham dengan cuaca yang buruk yang berterusan, hujan yang sangat lebat, ribut dan sebagainya, ada kawasan yang dah banjir. Tetapi mudah-mudahan yang datang, kalaulah 50 orang, kalaulah 100 ini, ia jauh lebih baik daripada 1000 orang yang hadir. Sebab Allah dah tapih dah ni, kan, susah payah hadir juga. Subhanallah, sama-sama nanti kita sama-sama menyumbang. Jangan kita tinggalkan rumah Allah ini dengan sumbangan yang besar di jalan Allah. Mudah-mudahan esok bila kita ditanya, kan, apakah tanggungjawab kita, apa yang beri sumbangan kepada agama Allah, Nabi sebut sadaqatun burhanun, sedekah adalah bukti dan saksi kamu di mahsyar kelak. Kita tak mampu seperti Ustazah Zaidah ni, tak mampu nak buat kerja sebagaimana muslimat, muslimin dan sebagainya, yang buat kerja agama Allah 24 jam sepenuh masa, yang mengorbankan tenaga dan sebagainya. Sebab kita memang suka kehidupan kita sekarang, ada waktu rehat, ada waktu jalan, ada waktu tengok TV, ada waktu semua tenang-tenang. Semua orang suka kehidupan macam ni. Tapi ada orang yang telah mewakafkan dirinya, sedikit sahaja rehat, sedikit sahaja untuk keluarga, sedikit sahaja ni, 80% adalah untuk memberi sumbangan. Maka kita yang memilih kehidupan yang rilek-rilek ni, jangan sampai tidak ada hujah di hadapan Allah besok. Jangan sampai tidak ada burhanun, saksi di hadapan Allah besok. Sebab itu Nabi sebut sadaqatun burhanun, sadaqatun junnah. Hadis sahih. Sedekah adalah bukti saksi kamu di mahsyar kelak. Ya Allah, walaupun aku tidak menggunakan tulang 4 keratku untuk agama ini, aku tidak menggunakan masaku untuk agama ini, untuk bantu agama Allah ini di tempat yang tertinggi, ya Allah, tetapi ya Allah, aku menggunakan hartaku, ya Allah, untuk agamamu. Bukti. Junnah pula bermaksud perisai daripada api neraka. Sehingga Nabi SAW pernah, bila di hadapan para sahabat, Nabi kata, bersedekahlah kamu, lindungilah diri kamu daripada api neraka Allah, walaupun dengan sebelah biji tamar. Kita pun balik rumah cari kurma, bagilah sedekah separuh biji kurma. Sebab kata Nabi kata, walaupun sebelah biji kurma dah jadi dah untuk jadi perisai api neraka. Muslimin muslimat, masa Nabi sebut dengan hadis ini di hadapan para sahabat, ini hadis sahih, Nabi kata, lindungilah diri kamu daripada api neraka Allah, walaupun dengan sebelah biji tamar. Kerana di hadapan Nabi SAW ramainya al-fuqara wal masakin, yang mana di rumah mereka tak ada apa-apa makanan kecuali sebiji tamar. Ada sahabat Nabi kata, ya Rasulullah, rumahku tak ada apa-apa, kosong. Rumah kita kepek sampai masuk angin, betul tak? Masuk orang mari, sayang nak beri, rasa nak makan, tengok-tengok dak makan pas sudah. Kepek buka peti air tu sampai kecuk-kecuk sayur, dak dah masak lauk, makanan kita berlebih-lebih. Tapi kalau sahabat Nabi ni, kalau yang miskin, yang tak ada makanan, tak ada sungguh, habuk pun tak ada, adalah sebiji tamar. Kan? Nabi kata, walaupun kamu ada sebiji tamar, bersedekah dengan separuh tamar. Sebab itu ceramah pagi tadi, kuliah subuh pagi tadi,
Subhanallah, kuliah subuh pagi tadi. Al-Fadil Ustaz kuliah subuh pagi tadi siapa dah? Linda? Sudah Linda. Oh, Linda duduk jauh, bukan duduk sini. Siapa? Tapi semua ceramah sini dan sedap. Saya suka sangat dengar ceramah. Minggu ni saya dapat dengar marin dulu dengan pagi ni. Siapa ceramah pagi tadi ya? Nama ustaz apa? Dia mungkin ustaz tu saya rasa bukan asal Terengganu sebab dia cakap luar. Tapi dia semua ceramah daripada zaman yang saya ada lagi. Siapa kan pagi tadi? Ustaz? Cikgu Lee. Pagi tadi Cikgu Lee. Oh, Cikgu Lee Kedah. Betul tak? Marin dulu Cikgu Lee Kedah juga kan? Dia kata ganti orang kan? Subhanallah. Saya kalau balik Batu Nang kan kat rumah tu memang dengar suara jelas. Ya Allah, sedap dengar cara penyampaian, cara dia menjelaskan tu. Lepas tu dia sebut contohnya bab sedekah kan? Bab sedekah. Kita kena beri sedekah mengikut kadar masing-masing. Kalau orang kaya, beri kadar kekayaan dia. Bagi orang yang kaya ada 1 juta, 1,000 bagi sedekah, sikit. Dok padang dengan rezeki Allah bagi 1 juta tu, dok padang. Nak jawab apa depan Allah besok? Bagi 1,000 bagi kita ni besar sangat. Kena beri mengikut kadar. Subhanallah, sedekah mengikut kadar. Kadar berapa banyak Allah bagi rezeki, jadi begitulah kadar sedekahnya. Bagi orang susah RM10, orang miskin RM10 tu besarlah bagi dia. Bagilah ikut kadar. Bila Rasul menuntut kepada sahabat beri sedekah, bila tahu orang susah, Nabi bukan kata tak apalah susah nak gana, tak apalah tak sedekah pun tak apa. Tidak. Nabi tetap menggesa para sahabat walaupun miskin tetap buat sedekah. Sebab Nabi nak selamatkan diri kamu daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada walaupun sebiji kurma, sedekahlah dengan sebelah lagi kamu makan. Allahu akbar, subhanallah. Kemudian saya dengar yang disebut satu bab sedekah, berilah mengikut kadar. Hidup pula ambillah peringkat sederhana mengikut kadar. Bagi orang kaya yang ada duit 100 juta, kalau rumah dia 5 juta, tu biasalah tu. Tapi dia orang yang tawaduk, dia buat rumah dia 5 juta. Padahal dia boleh buat rumah dia 50 juta. Bagi kita orang yang biasa-biasa, bagi kita kata bazir, betul tak? Bazir rumah 5 juta. Dah dia ada duit 100 juta. Dah dia dah derma mungkin 10 juta, kita tahu. Jadi kita perlu menilai sesuatu mengikut kadar tu. Bagaimana kadar kekayaan, sederhana dia beza dengan kita. Sederhana bagi jutawan beza dengan sederhana bagi peringkat kita. Sebab kita tahu khairul umur awsatuha. Sebaik berperkara adalah yang sederhana. Allahu akbar, subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, insya-Allah. Ustazah ni lambat sok mau masuk tajuk dah. Tajuk kita adalah Isra dan Mi'raj. Boleh tak ni? Ujang-ujang ni kalau duduk rumah buat benda agak-agak masa ni. Dah lah cuti ni hari Sabtu, agak-agak buat benda kat rumah ni kalau sekarang ni. Tidur sedap, masuk dalam limut, tidur baru lepas makan pagi. Allahu akbar. Tapi ada orang lagi dengar, ada kuliah-kuliah. Alhamdulillah di IG dan Capuk, lebih kurang ada 4,000 lebih, hampir 4,000 yang hadir sama secara live. Baiklah, insya-Allah kita akan membincangkan berkenaan tajuk Isra dan Mi'raj. Dan malam tadi saya dah juga dengar saat sebelum pergi ceramah tu, Ustaz, saya dah ingatlah nama Natu Cikgu Ustaz apa? Ustaz Hadi. Kan? Betul tak malam tadi Ustaz Hadi ceramah? Kan? Bukan orang Batu Nang lah belakang ni kan? Malam tadi Ustaz Hadi kan ceramah? Wallahu a'lam. Natu Cikgu waktu duduk belakang rumah saya tu. Tak silap saya. Malam tadi beliau berceramah berkenaan dengan Isra dan Mi'raj. Jadi insya-Allah kita akan ulang kaji sikit berkenaan dengan Isra dan Mi'raj. Allahu akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Bila sebut Isra membawa maksud, okey, sebelum tu hari ni berapa hari bulan? Hari ni berapa Rejab? Sudah Ustazah, Wak tahu 1 Syawal je tahu.
Wak paling ingatlah kalau tarikh hijrah ni 1 Ramadan, 1 Syawal. Wak lain tu Allah. Okey, hari ni berapa Februari? 26. Jadi Februari ada berapa hari? 28, 27, 28. Hari ni kalau Rejab adalah 24 Rejab. 24 Rejab. 1400 1443 Hijrah. Subhanallah. Kalau Masihi itu kalender Syamsiah kan, ikut peredaran matahari. Kalau Hijrah ni ikut peredaran bulan. Sebab tu dipanggil Qamariyah. Qamar tu bulan. Jadi kalender Hijrah, kalender Islam lah. Hari ni 24 Rejab 1443 Hijrah. Kalau kalender Masihi tahun 2022 kan. Masya Allah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, 24 Rejab, tarikh berlakunya peristiwa Isra' Mi'raj ni memang ada banyak perselisihan pendapat. Ada banyak pendapat. Kata tarikh tu, tarikh ni macam-macam tarikh. Tetapi yang antara paling masyhur dan dekat dengan fakta-faktanya iaitu jatuh pada 27 Rejab pada tahun ke-10 kenabian. Boleh sebut tak? Biarlah. Sebab tu Allah bagi kita ni lupa. Muslimin muslimat, ibu ayah, para muslimat sekalian, kita ni kan setiap kali dengar pasal Isra' Mi'raj nganga kita kan, macam baru dengar, macam baru tahu. Itu di antara hikmah Allah bagi manusia ni. Allah ciptakan manusia ni lupa. Kan Nabi sebut al-insanu la yakhlu 'anil khati' wan nisyan. Manusia ini tak sunyi daripada lupa dan juga silap. Bila lupa, maka bila diberi peringatan, datang dengan tazkirah, kita rasa macam galik dengar, rasa baru dengar. Bayangkan kalau memang daripada kali pertama dengar pasal Isra' Mi'raj tak pernah lupa, mungkin kita tak mari-mari dah lah dengar. Kita tak mari dah dengar ceramah. Sebab apa? Boleh agak dah ustazah nak sebut apa. Boleh agak dah. Sebab itu setiap tahun pun cerita pasal kelahiran Nabi nganga, cerita pasal Isra' Mi'raj nganga, cerita pasal hijrah nganga, macam baru dengar. Itulah hikmah, maksudnya ada rahmat Allah apabila Allah berikan kita lupa. Lalu sebab itu Allah berfirman, berilah peringatan. Ini firman Allah, kerana peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Masya Allah. Kemudian Allah bagi kita buat salah kerana besarnya pahala bila kita mau ampun dengan Allah. Allahu Akbar. Jadi jatuh kepada tarikh 27 Rejab 27 Rejab tahun ke-10 kenabian. Bermaksud peristiwa Isra' Mi'raj ini berlaku setelah kewafatan Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Dikatakan Sayyidatina Khadijah meninggal dalam, di antara pendapat mengatakan dalam bulan Rejab. Maksudnya sebelum Ramadan. Dalam bulan ini Rejab kan? Ya, dalam bulan Rejab. Dan ada yang dikatakan bulan Rejab, ada yang dikatakan sebelum. Maksudnya sebelum peristiwa Isra' Mi'raj. Kerana syariat solat belum lagi dilaksanakan saat kehidupan ibunda kita Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Subhanallah. Jadi kita pergi kepada apa itu Isra', apa itu Mi'raj. Siapa boleh jawab ni? Apa maksud Isra'? Muslimin muslimat. Sahabat-sahabat di TikTok, di FB boleh juga tuliskan ya. Isra' membawa maksud perjalanan Rasulullah ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan dengan roh dan jasad. Walaupun ada pendapat kata roh saja, tetapi pendapat yang paling kuat berdasarkan firman Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan dengan roh dan jasad daripada mana? Masjidil Haram di Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di Palestin. Itu maksud Isra'. Daripada bumi ke bumi. Perjalanan daripada Masjidil Haram
daripada Kaabah, daripada Mekah menuju ke Baitul Maqdis di Masjidil Aqsa di Palestin. Masya Allah, Allahu Akbar. Kemudian Mi'raj pula, perjalanan Rasulullah diperjalankan daripada Masjidil Aqsa di Palestin tu ke Sidratul Muntaha, melepasi 7 langit, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah bezanya. Isra perjalanan daripada bumi ke bumi, Mi'raj pula dinaikkan ke atas. Dinaikkan ke atas bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha. Subhanallah. 2 perjalanan berlaku dalam 1 malam. Bermula lepas waktu Isyak dan berakhir pada waktu subuh hari yang sama. Dan apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang daripada peristiwa Isra Mi'raj, dan antara orang yang berjumpa dan bertemu dengan Rasulullah, ini belum cerita lagi ni, cuma nak bagi tahu bagaimana kesan dan hebatnya peristiwa Isra Mi'raj ni. Antara 2, saya tak ingat Rasulullah bertembung dengan Abu Jahal ataupun Abu Lahab. Begitulah, Abu Jahal ataupun Abu Lahab, antara 2 tu. Dek tolong cek kalau Ustazah tertanya tu terus cek sama ada Abu Jahal ataupun Abu Lahab. Lalu ditanya, ya Muhammad, kenapa kamu macam resah gelisah? Kenapa kamu macam kelang kabut macam tu lah? Ceritakan kepadaku. Padahal tujuan dia suruh bercerita ni bukan nak dengar sangat, sebab ini musuh Allah kan. Lepas tu Nabi pun ceritalah secara umum apa yang berlaku dan kenapa dia nampak seperti macam dalam keadaan yang faham ya, bukan Rasulullah resah gelisah, tetapi Rasulullah macam masih terpinga-pinga dengan perjalanan tersebut. Lalu dikatakan sama ada Abu Jahal ataupun Abu Lahab, antara 2 ni, dikata, tak apa, kita kumpulkan manusia untuk dengar cerita kamu ni. Allahu Akbar. Maksudnya sekarang musuh Allah nak kumpulkan manusia, panggil penduduk Mekah untuk dengar cerita Nabi. Nabi tak payah susah payah untuk panggil orang ramai untuk berkumpul untuk mendengar apa yang dilalui, dan banyaknya wahyu Allah yang turun ni yang menjadi tanggungjawab kepada Nabi Muhammad untuk bagi tahu ni. Kan banyak kisah-kisah perjalanan, Allah tunjukkan pemandangan dalam neraka, dalam syurga, apa yang berlaku, wahyu apa terima. Memang Nabi nak dibertanggungjawabkan untuk menyampaikan. Tetapi yang mengumpulkan manusia ketika itu adalah musuh Allah. Tujuan musuh Allah ini panggil manusia supaya beramai-ramai mentertawakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya ramai-ramai boleh dengar, ramai-ramai boleh tertawakan, ramai-ramai boleh ejek. Sebab cerita yang bakal disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah satu cerita yang paling pelik dalam sejarah yang mereka tidak pernah dengar, dan dia yakin sangat, musuh Allah ini sangat yakin kalau manusia akan dengar, manusia akan tinggalkan Nabi Muhammad SAW. Sebab memang sangat tidak logik pada zaman tersebut. Dalam satu malam patut pulang semula, sebut nama jadi. Okey. Dua-dua, Abu Jahal dan Abu Lahab, dua-dua. Sebab apa muslimin muslimat? Berapa jauh jarak Makkah ke Baitul Maqdis? Cuba cek, cuba Google kejap. Saya sebenarnya tak ingat tu tanya tu. Berapa kilometer jarak Masjidil Haram ke Baitul Maqdis? Berapa jauh jarak? Tolong cari jarak, kemudian tolong cari kalau naik. Tak apalah, kita boleh agak lah tu berapa lama kalau perjalanan naik kereta. Jumpa tak lagi? Berapa jarak? Berapa ratus kilometer ke ribu? Betul ni? Maksudnya 100 km? Ni? Tak. Berapa kilometer? Berapa km? Berapa jarak? Subhanallah. Tu dia. Okey, jaraknya adalah 1756 kilometer. 1756 kilometer. Dekat ke jauh?
Kita ambil dalam 1800 kilometer. Kalau daripada Seremban ke Terengganu lebih kurang 400 meter. 400 kilometer. 400 km. Jadi 400 balik gi semula dalam 6 kali ulang alik. Betul tak? 6 kali 4 berapa? 24. 6 kali 4 24, betul? 6 kali 3. Betul lah 6 kali. Dalam 6 kali ulang alik. Maksudnya hujung Malaysia ke hujung, lepas tu hujung Malaysia ke hujung balik. Sangat jauh. Dalam keadaan zaman tersebut tak ada kereta laju, tak ada bah, tak ada apa nama ni, kereta api, ataupun tak ada flight, tak ada apa, unta. Jadi cerita yang Rasulullah bawa pulang ni, bahawasanya Nabi SAW pergi ke Baitul Maqdis selepas Isyak, lepas tu naik ke atas langit, kemudian turun balik, kemudian daripada Baitul Maqdis pulang semula ke Mekah ini. Ada satu cerita yang di luar akal fikiran manusia. Subhanallah, Allahu Akbar. Namun antara yang membenarkan terawal adalah Sayyidina Abu Bakar. Dan memang kerana pelik sangat cerita Nabi Muhammad SAW ini, maka ada di kalangan yang keluar daripada Islam. Sebab tak boleh terima, tak logik sangat. Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Biasa kita dengar perumpamaan. Orang buat perumpamaan. Tapi perumpamaan ini logik. Bayangkan ada seekor semut. Masuklah dalam beg saya. Sekarang saya ada bawa beg main ngajak. Semut tu duduk kat masjid Batu Nang ni lah, contoh kan. Lepas tu semut tu pun masuk dalam beg saya. Lepas tu semut ni, saya pula ada ceramah tempat lain di Kuala Lumpur. Saya pernah macam tu. Duduk di Pulau Pinang ada ceramah. Lepas tu ada ceramah pula di Seremban, naik flight ke Seremban. Habis ceramah tolak balik ke Pulau Pinang. Tak payah buat contoh ni lah. Contoh di Pulau Pinang masa itu. Saya duduk kat Pulau Pinang, ada ceramah situ. Lepas tu saya pun balik ke Seremban. Lepas tu kena balik ke Pulau Pinang sebab ada ceramah lain pula. Jadi masa tu jadual tak nak ejak. Bayangkan kalau ada seekor semut masuk dalam beg saya. Lepas tu dia pun ikutlah saya naik flight, ikutlah saya pergi ke Seremban Negeri Sembilan. Sampai Seremban Negeri Sembilan, dia pun tubik sekejap daripada beg, makan-makan, cari makan minum. Lepas tu jumpa kawan-kawan, dia pun masuk balik dalam beg. Saya pula habis ceramah, saya pun balik semula Pulau Pinang. Sampailah kat Pulau Pinang, dia pun tubiklah dekat airport. Sebab dia masuk dekat airport. Contoh je ni ya. Dia pun jumpa kawan-kawan dia, jumpa balik adik-beradik dia. Gimana? 5 jam tak jumpa, gimana? Oh, saya tadi pergi ke Seremban Negeri Sembilan. Nawak lama pergi Seremban Negeri Sembilan. Dok logik. Kalau 4 jam kita baru sampai pitu sana tu. Contohlah kan tak? Tak logik. Jauh dalam 400 kilometer. Lepas tu pergi patah balik. Pergi patah balik. Semut-semut tu mungkin akan kata munawak. Ya, siap makan lagi. Siap jumpa lagi saudara mara kita wak lama-lama, wak pindah kat Seremban. Contohlah. Mesti semut ni akan dikatakan gila. Gila, mana boleh, Seremban tu jauh. Kita hidup Pulau Pinang dah habis pergi jalan. Airport ni dah habis pergi jalan. Allahu Akbar. Sebab bukan semut tu yang berjalan, tetapi diperjalankan. Dia tumpang, lepas tu diperjalankan. Jadi subhanallah, apa yang berlaku, ia bukan sama terus. Nak beri kita faham bahawasanya apa yang berlaku pada Rasulullah SAW, bukan Rasulullah yang berjalan naik unta, tetapi Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah pada satu malam. Dan orang musyrik sampai hari ini mengatakan kita ini gila, orang Islam ini gila kerana percaya sesuatu perkara yang mustahil. Sebab sehingga hari ini pun perkara itu mustahil bagi fikiran mereka. Tetapi kita bagi orang Islam, orang yang beriman, bila dengar kisah ini, beriman tanpa ada alasan. Allahu Akbar. Jadi muslimin muslimat, berkenaan dengan peristiwa Isra Mi'raj, ia dicatat di dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Sadaqallahul Azim, yang bermaksud Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari daripada Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin, yang kami berkati di sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi muslimin muslimat, ayat ini adalah ayat berkenaan dengan Isra, belum Mi'raj lagi. Kalau ditanya mana dalil berlakunya peristiwa Isra, kita jawab surah yang ke-17 ayat yang pertama. Allah menceritakan bagaimana Allah memperjalankan hamba-Nya daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang mana kedua bumi ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala perjalanan Mi'raj pula disebut dalam firman Allah dalam surah An-Najm, merupakan surah yang ke-53 ayat yang ke-13 hingga ayat 15, dua ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Sadaqallahul Azim, yang bermaksud, dan demi sesungguhnya Nabi Muhammad telah melihat malaikat Jibril dalam bentuk rupanya yang sebenar sekali lagi di sisi Sidratul Muntaha, iaitu pada malam Mi'rajnya, di mana di sisi Sidratul Muntaha itu terletak syurga Jannatul Ma'wa. Allahu Akbar. Jadi kita sebagai umat Islam, kalau siapa yang nak buat catatan peristiwa Isra, perjalanan bumi ke bumi ini dalam surah Al-Isra ayat yang pertama. Manakala Mi'raj pula dicatat di dalam firman Allah surah An-Najm, surah bintang An-Najm, An-Najmun, surah bintang, iaitu pada ayat 13 hingga 15. Allahu Akbar. Baiklah, sekarang kita akan pergi kepada satu-satu. Yang mana sempatlah kita akan berhenti dalam pukul 9.30. Jam ni pukul 9.10. Kita start 9.30, patut kita berhenti pukul 10.30. Mana jam yang betul? Lagi 3 minit 10.30. Jadi kita nak berhenti 3 minit lagi ke 15 minit lagi lah, boleh ya? Dalam pukul 9.45 insya-Allah. Allahu Akbar. Okey, kita akan pergi sikit berkenaan dengan permulaan kisah hingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya baca satu buku ni berdasarkan riwayat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Pada malam Nabi sallallahu alaihi wasallam diisrakan, baginda sedang berbaring di tepi Baitullah Kaabah, iaitu di kawasan Al-Hijr, yang ada Hijr Ismail tu kan. Sejarah Hijr tu kan dikatakan itu adalah tapak Nabi Ismail, Hijr Nabi Ismail. Muslimin muslimat, Hijr itu hajarun, batu. Hijr kesan batu Nabi Ismail alaihi salam. Allahu Akbar. Saya akan menunaikan umrah sekali lagi pada 2 hari bulan 3, 4 hari lagi. Hari ni hari Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu bertolak. Masya Allah, Allahu Akbar. Berdasarkan dalam riwayat Sahih Bukhari, pada malam Nabi diisrakan, Nabi berbaring tidur, sedang baring di sebelah Baitullah, iaitu Kaabah, iaitu di kawasan Al-Hijr. Baginda antara tidur dengan jaga. Maksud kita tidur-tidur ayam macam tu lah kan. Di tengah-tengah antara dua lelaki, iaitu sahabatnya, iaitu Hamzah dan Ja'far radhiyallahu anhuma. Pada ketika itulah malaikat Jibril bersama 2 malaikat lagi datang mengambil baginda dan membawanya ke perigi air Zamzam. Kemudian malaikat Jibril membelah dada baginda dari permulaan dada, yakni pangkal leher, hingga ke bawah perut, dan mengeluarkan hati baginda, seterusnya mencucinya dengan air Zamzam.
Maksudnya ini adalah pembelahan dada Nabi Muhammad kali yang kedua. Yang pertama saat kecil. Jadi ini kali kedua Nabi SAW dibelah dada dengan izin Allah untuk memasukkan rahmat, untuk memasukkan hikmah ke dalam dada Nabi Muhammad SAW. Kemudian membawakan satu bekas berupa mangkuk basuhan daripada emas yang penuh berisi hikmah dan iman. Lalu dituangkan hikmah dan iman itu ke dalam dada baginda dan kemudian menutupnya kembali. Kemudian dibawa kepada baginda seekor binatang berwarna putih yang saiznya lebih kecil daripada bagal tetapi lebih besar daripada keldai, dinamakan burak, yang mampu melangkah sejauh mata memandang. Dikatakan maksud burak ini adalah cahaya, kerana kelajuan burak melepasi kelajuan cahaya. Muslimin muslimat, nak faham kelajuan cahaya ni, cuba kita buka suis. Buka suis je, pap, terus cerah, betul tak? Cuba kita buat tanding berlari. Tekan suis, kita sapa dulu sebelum cahaya tu sapa. Mustahil. Tuan sekalian, mustahil. Tak ada orang mampu buat laju macam tu. Maksudnya cahaya ni begitu laju, pam je, pam terus. Pam, pam. Perasan tak? Oh, tak tahu bahasa benda. Maksudnya tekan tu, tekan suis. Nak kata cahaya ni sangat laju. Kalau udara, dia ada masa lambat jugalah nak sapa. Sebab itu tidak ada lagi sesuatu yang melebihi kelajuan cahaya melainkan burak ni. Subhanallah, muslimin muslimat. Keluasan syurga, esok-esok luas syurga kita ni agak-agak berapa luas ni? Ada tak rumah orang yang besar, bilik dia besar macam masjid ni? Ada tak rumah orang sini bilik dia saja besar masjid ni? Bukan ruang tamu, bilik dia besar ni. Allahu Akbar, besar sangat, letih nak ngemah, letih nak jalan, betul tak? Bayangkan kalau ada rumah orang dia besar kapal batu nang ni. Oi, dahsyat. Tapi bayangkan ya, muslimin muslimat, bagi ahli syurga yang terakhir masuk ke dalam syurga Allah. Semua orang pernah dengar dah hadis ni. Saya tak maulah ulang balik, tapi secara umum kan cerita ini daripada hadis Nabi yang sahih. Ada ahli neraka yang, ahli syurga yang paling terakhir keluar daripada neraka. Maksudnya ramailah penghuni neraka ni, yang mana di kalangan orang yang ketika hidupnya dulu dia bukan tidak beriman kepada Allah, tapi sebab banyaknya maksiat dilakukan, dia perlu diazab dulu dalam neraka. Dia azab dulu dalam neraka. Jadi dalam satu hadis Nabi SAW diceritakan, ada seorang lelaki, ada seorang manusia ini keluar, dan dia adalah lelaki manusia yang terakhir keluar daripada neraka menuju ke syurga. Bukan maksudnya neraka jadi kosong, sebab ada orang salah faham. Oh, jadi neraka kosong lah, dia orang terakhir pada neraka. Sebab ada yang kekal khalidina fiha, ada yang kekal dalam neraka. Jadi ini adalah orang yang terakhir diberikan syurga oleh Allah dari kalangan penghuni neraka. Bila dia sampai depan pintu syurga, lalu dia berhenti depan pintu syurga, dia tak masuk. Lalu Allah bertanya, kenapa? Ya Allah, sesungguhnya mungkin syurga ni dah penuh ya Allah. Subhanallah. Mungkin syurga ni dah penuh. Mungkin ada ibu-ibunya ni boleh tenang-tenangkan sikit, ajak anak tu main kat belakang sikit ya. Masya-Allah. Subhanallah. Okey. Masya-Allah. Muslimin, tapi kan saya rasa dekat atas ada ruang juga kan? Boleh dia berlari dengan senang hati. Masya Allah. Saya tak ada masalah sebenarnya, anak saya pun kecil-kecil juga. Saya siang ni nampak susah hati ni ya. Tak pada susah hati ya, okey ya. Kalau okey, alhamdulillah. Takut saya pula jadi dak mari tu. Kejap ulang balik dah. Dak marah, kita dak marah. Sebab kita nak biasakan anak-anak kita kan dengan majlis ilmu. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Masya Allah. Dia menyangkakan bahawasanya syurga dah penuh sebab dia orang terakhir. Sebab melihatkan betapa ramainya orang masuk syurga. Lepas tu Allah kata, masuklah ke dalam syurga dengan rahmatku. Dia nak masuk, lepas tu dia tak jadi. Sebab apa? Di luar syurga ni pun dah nikmat sangat dah ni. Soalannya, biarlah hidup luar syurga pun tak apa dah. Nikmat sangat dah luar syurga, belum masuk. Lalu kali kedua Allah jemput, masuklah ke dalam syurgaku dengan rahmatku. Lalu dia ulang lagi, ya Allah, muka syurga dah penuh. Lalu kali ketiga Allah berfirman,
Sesungguhnya bagimu, keluasan syurga bagimu adalah seluas bumi dan isinya. Bumi dan langit, antara luas bumi dan langit. Nak sebutnya itu syurga yang terakhir, muslimin muslimat. Syurga yang terakhir bagi orang, syurga yang bagi orang yang terakhir untuk masuk syurga. Bagi orang yang masuk awal-awal lagi tak tahu betapa besarnya saiz syurga masing-masing. Saiz tempat tinggal, kawasan masing-masing. Apa yang saya nak kaitkan dengan Burak ini ialah kita besok bila dalam syurga nak pergi ziarah, contohnya mak, nak pergi ziarah adik-beradik, nak pergi ziarah kawan, naik Ferrari, tak siapa naik Ferrari, naik Lamborghini, naiklah kapal terbang yang paling laju pun, sebab terlalu besar sangat syurga bagi setiap orang besar, bagi orang lain besar lagi dan sebagainya. Kenderaan yang kita akan gunakan adalah Burak. Sebab itu dikatakan Burak ini kenderaan syurga. Mudah-mudahan kita semua esok akan diberikan Allah rizki menaiki Burak. Niat je, oh nak pergi ziarah mak lah. Siapa dah sebab terlalu laju. Begitulah digambarkan Burak ini. Dengan menaiki Burak itu, Nabi SAW ditemani Jibril menuju ke Baitul Maqdis. Setibanya di Baitul Maqdis, baginda menambat Buraknya di bingkai pintu tempat para Nabi biasa menambatnya di situ. Menurut Imam Nawawi, bingkai pintu yang dimasukkan ialah bingkai pintu Masjid Al-Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Kemudian baginda memasuki masjid dan mengerjakan solat 2 rakaat di dalamnya. Apabila baginda keluar, Jibril membawa kepadanya 2 bekas. Satu bekas berisi arak dan satu bekas lagi berisi susu. Baginda memilih susu. Lantas Jibril berkata, engkau telah memilih fitrah. Segala pujian bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberi hidayah kepadamu untuk memilih fitrah. Jika kamu mengambil arak, nescaya akan sesatlah umatmu. Susu adalah minuman fitrah. Susu ini datang dalam bentuk yang sangat ajaib. Ibu-ibu pelik kita kan, lepas je beranak, lepas hari, kadang hari pertama, hari kedua, ketiga tubik susu kan. Pelik tak? Lepas tu anak kita minum. Setahun dah habis lagi. Mari mana susu tu kan? Macam mana boleh keluar susu yang putih bersih kan? Putih bersih keluar daripada tubuh badan kita. Sangat ajaib. Dan susu tu, ia daripada darah. Daripada darah, kemudian Allah dengan kehebatan, dengan ialah kebijaksanaan Allah, seorang ibu daripada darah bertukar menjadi merah, bertukar jadi putih bersih dengan kuasa Allah. Dan memang susu adalah minuman fitrah yang kita perlu minum sepanjang hidup. Minuman sunnah Nabi sampai Nabi wafat adalah minum susu. Kita pula bila anak besar sikit, besar dah lah minum susu. Malu kau orang minum susu lagi dah besar-besar. Wak malunya minum susu botol. Subhanallah, tetapi sebenarnya susu ni, saya jadi teringatlah kalau mak saya, Masya Allah, sapalah ke sekolah rendah, setiap pagi memang kena minum susu. Ayah kuaca susu, anak-anak ke minum susu. Maksudnya lepas botol minum susu ni pula. Zaman sekarang susu tepung. Sama dah ustazah susu tepung dengan susu betul. Kalau kita pergi dengan negara Arab apa semua, susu kambing tu memang ada yang fresh. Sini pun ada yang jual fresh tapi susah kan. Kita pula tambah minum fresh. Sebab apa? Rasa hamil, rasa dan sebagainya. Tetapi kita kena ingat, susu adalah minuman fitrah. Dia datang daripada suci, bersih daripada tubuh badan. Dan dia kembali kepada kita, maksudnya ia daripada semula jadi pergi kepada badan kita yang Allah ciptakan semula jadi ni. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, kenapa diangkat susu ni? Maksudnya kenapa diselit kisah Nabi dihidangkan susu dengan arak? Kan ada banyak cerita, ada banyak kisah, tetapi bagaimana pentingnya nak disampaikan minuman susu ini. Nabi SAW bila diberikan, kan, di antara satu bekas arak, satu bekas susu, baginda memilih susu. Lantas malaikat Jibril berkata, engkau telah memilih fitrah. Fitrah ni apa dia? Suatu benda yang suci dan bersih. Segala pujian bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepadamu
untuk memilih fitrah. Jika kamu mengambil arak, nescaya akan sesatlah umatmu. Muslimin muslimat, fitrah ni maksud dia suci bersih. Satu lagi, fitrah ni maksud dia semula jadi. Kan hadis Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan ada dalam suci dan bersih. Fitrah semula jadi. Sebab itu kita tengok budak-budak, dia bala-bala pasu baik. Kanak-kanak tak reti berdendam. Itu fitrah yang Allah ciptakan manusia. Sebenarnya manusia dalam hatinya tak ada dendam. Kita marah anak kita, lepas tu sekejap dia mari kat kita balik. Dia sedih, tapi dia tak simpan perasaan tu lama-lama. Anak ni dia tak ada masalah iri hati, dengki. Kecuali bila ibu dan ayah gagal mendidik, maka bukan gagal lah, ada ujian dan cabaran. Anak ini membesar dengan rasa iri hati dan dengki contohnya. Sebab itu Nabi sebut kullu mauludin yuladu alal fitrah, ibu bapa, setiap anak lahir dalam fitrah suci bersih. Maka ibu bapanya lah, fa abawahu, maka ibu bapanya lah, ayyuhawidani ayyunasirani ayyumajjisani, yang akan mengubah anak ini bertukar menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Allahu Akbar. Okey, kita sambung lagi sikit lagi insya-Allah. Saya minum air sikit Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baginda dan Jibril naik ke langit. Apabila tiba ke langit dunia, Jibril berkata kepada malaikat penjaganya, bukalah. Malaikat tersebut bertanya, siapa? Jibril lalu menjawab, aku Jibril. Dia bertanya lagi, ada sesiapa bersamamu? Malaikat Jibril menjawab, ya, Muhammad bersamaku. Dia bertanya lagi, malaikat penjaga langit ini bertanya lagi, adakah diutuskan malaikat kepadanya? Jibril menjawab, ya. Lalu malaikat penjaga langit pertama itu membukanya sambil berkata, marhaban dengan kedatangannya. Maksudnya selamat datang dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya telah datang sebaik-baik orang yang datang. Di langit pertama, Nabi SAW melihat seorang lelaki yang sedang duduk. Kelihatan di sebelah kanan dan kirinya terdapat kumpulan manusia. Apabila melihat sebelah kanannya dia ketawa, dan apabila melihat sebelah kirinya dia menangis. Nabi mengucapkan salam kepadanya. Lalu dia menjawab salam dan berkata, marhaban kepada anak yang saleh dan Nabi yang saleh. Apabila Nabi bertanya kepada Jibril, siapakah lelaki itu? Jibril menjawab, itulah Adam. Dalam setengah riwayat selain mengalu-alukan baginda, Adam turut mendoakan baginda dengan kebaikan. Begitu juga dengan nabi-nabi yang lain yang ditemui baginda di langit-langit berikutnya. Kumpulan manusia yang berada di sebelah kanan Nabi Adam itu ialah anak cucunya yang bakal menjadi ahli syurga, dan di sebelah kirinya ialah bakal ahli neraka. Sebab itu sebelah kanan senyum, sebelah kiri menangis. Bila malaikat tanya, malaikat Jibril tanya, maka dijawab oleh malaikat Jibril, yang di sebelah kanan itu adalah anak cucu Nabi Adam yang akan masuk syurga, manakala yang di sebelah kiri adalah anak cucu Nabi Adam yang akan masuk neraka. Menurut ulama, kumpulan manusia tersebut merupakan roh-roh anak cucunya yang telah meninggal dunia, atau termasuk juga yang bakal meninggal dunia. Kemudian mereka menaiki langit kedua, seterusnya langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, sehingga langit ketujuh. Di setiap langit berlaku dialog antara malaikat Jibril dengan penjaga langit sebagaimana tadi juga. Di langit kedua, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yahya dan Isa. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, dan baginda berkata, sesungguhnya dia dikurniakan separuh keindahan. Jumpa Nabi Yusuf pada langit yang ketiga. Lalu Nabi bersabda, sesungguhnya dia dikurniakan separuh keindahan. Tak terbayang ni indahnya wajah Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat bertemu Nabi Idris. Di langit keenam bertemu dengan Nabi Harun. Di langit yang keempat bertemu Nabi Idris. Sebab tu kita kan duduk dengar je kan. Ada yang catat, Masya Allah. Tak apa, dengar pun tak apa, supaya esok boleh dengar lagi, lusa boleh dengar lagi kan. Sebab kita ni bukan ingat sangat ni. Sebab tu saya pun baca ni.
Sebenarnya ia daripada kitab yang besar, kemudian ia dikecilkan. Saya juga merujuk kitab yang muktabar, tapi buku ini memang ditulis, dihasilkan oleh Telaga Biru, oleh panel-panel yang diiktiraf. Subhanallah. Langit yang keempat bertemu Nabi Idris, langit kelima bertemu Nabi Harun, langit keenam bertemu Nabi Musa, langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebagaimana baginda memberi salam kepada Nabi Adam di langit pertama, Nabi Muhammad SAW juga memberi salam kepada semua Nabi yang ditemui, dan mereka menjawab salam Nabi dan mengalu-alukan kedatangan baginda dengan mengucapkan marhaban kepada saudara yang saleh dan Nabi yang saleh, serta mendoakan kebaikan untuk baginda kecuali Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS, langit keberapa jumpa Nabi Ibrahim ni? Langit yang ketujuh. Kecuali ucapan Nabi Ibrahim saja yang berbeza. Nabi Ibrahim bagi salam dan mengucapkan kepada baginda marhaban kepada anak yang soleh dan Nabi yang soleh, iaitu sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Adam alaihi salam. Allahu Akbar. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita nak pergi kepada setiap kisah apa yang berlaku dan apa yang Nabi SAW lihat ketika peristiwa Isra' Mi'raj ini, maka tak baliklah kita sampai pagi besok. Sebab terlalu banyak kisah, terlalu banyak peristiwa yang Allah tunjuk kepada Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Tu apa tu perutusan tu, suruh berhenti. Dah. Oh, melancarkan tabung. InsyaAllah nanti kita lancarkan tabung. Tu sepupu hamba lah tu. Masya Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, secara sepintas lalu tapi penting, dan ia jadi kesimpulan insya-Allah. Pemandangan lain yang dilihat Nabi ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj. Yang pertama, Nabi melihat suatu kaum yang dijadikan mereka berkuku tembaga. Okey, bayang, cuba kita bayang kuku tembaga. Ni kuku tembaga, maksudnya kerah kekong. Orang Gano panggil kerah kekong. Allahu Akbar. Betul tak kerah kekong? Kerah kejong. Kerah kejong, kalau kita kejong, kerah kejong. Kerah kekong. Tembaga ni dia lagi kerah daripada emas tu. Tembaga dan emas kan, bila dicampurkan adalah satu bahan yang tidak boleh diubah suai lagi dah. Sebab itu dikatakan dinding Ya'juj Ma'juj tu gabungan tembaga, emas, tembaga, perak, tak silap. Bila bergabunglah bahan-bahan ni, dia tak boleh nak walaupun dia dengan api pun dah tak boleh nak luntur balik dah. Emas boleh cairkan lagi, tembaga saja boleh dicairkan lagi. Maksudnya kerahnya dinding Ya'juj Ma'juj. Tapi Nabi sebut dalam hadis yang sahih, masa Nabi duduk dengan para sahabat, Nabi buat tanda macam ni. Nabi kata sesungguhnya lubang Ya'juj Ma'juj dah sebesar ini. Dinding yang dibina oleh Sultan Iskandar Zulkarnain. Okey, Nabi bersabda, Nabi melihat satu kaum yang dijadikan mereka berkuku tembaga dan mencakar muka dan dada mereka sendiri. Apabila baginda bertanya Jibril, Jibril menjelaskan, mereka ialah orang yang memakan daging manusia yang lain, yakni kiasan kepada manusia yang suka mengumpat manusia yang lain dan merosakkan kehormatan diri orang lain. Allahu Akbar. Ini gambaran balasan kepada para pengumpat. Dan inilah perkara yang sangat susah kita nak tinggalkan. Kadang-kadang sebab dah biasa sangat mengumpat, kita tak sedar kita mengumpat orang. Dan kerana sedap sangat mengumpat, kita rasa sayang nak berhenti. Bila mari rasa, kita ni ngumpat ke? Bukan ngumpat, muhasabah. Ni bukan ngumpat, kita nak jari jalan penyelesaian. Ni bukan ngumpat. Allahu Akbar. Saya bukan cakap orang lain ni kan, muhasabah diri sendiri. Ini di antara gambaran orang yang suka mengumpat dan menjatuhkan maruah orang lain. Sebab mengumpat ni, dia mesti benda yang buruk. Kalau memuji tu bukan mengumpat. Mengumpat adalah sesuatu yang apabila orang tu dengar, dia tak suka. Sesuatu yang apabila sampai cerita tu kepada dia, dia tak suka dengar. Dia sedih, dia kecil hati, dia marah dan sebagainya. Tapi kalau orang mari cakap dengan kita, tahu tak,
Siti tu ngopak pasal mu. Ngopak apa? Siti ngopak apa? Dia kata mu rajin. Oh, kalau gitu dah apa? Itu bukan mengopak. Mengumpat ni kita tahu. Apa yang kita tak suka, orang tahu aib kita. Dan aib itu dijaja dan disebarkan. Na'udzubillah min zalik. Inilah balasannya. Iaitu mereka berkuku tembaga dan mencakar muka dia dan mencakar dada mereka sendiri. Okey, subhanallah. Seterusnya, Nabi SAW melihat lelaki yang memotong bibir mulut mereka dengan gunting daripada neraka. Apabila baginda bertanya Jibril, Jibril menjelaskan, mereka ialah para pengkhutbah dalam kalangan umatmu yang mengajak manusia berbuat baik, namun mereka melupai diri mereka sendiri. Mereka membaca kitab Allah, namun mereka tidak memikirkannya. Na'udzubillah min zalik. Golongan yang kedua adalah golongan pendakwah yang tidak beramal dengan dakwahnya. Golongan pendakwah yang melupai diri sendiri, iaitu dosa ataupun balasannya ialah dia akan memotong bibir mulut mereka dengan gunting daripada neraka. Tumbuh balik, gunting balik, tumbuh balik, gunting balik. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, ini dalam hadis Nabi yang lain, hadis yang sahih, menggambarkan suasana. Satu ketika malaikat ada membawa seekor binatang, tetapi ia adalah mewakili maut, kematian. Lalu ditunjukkan kepada penghuni neraka. Tahukah kamu apakah ini? Lalu penghuni neraka menjawab, ini adalah maut. Dalam hadis itu Nabi menyebutkan mereka sangat mengenali maut kerana semua penghuni neraka semua pernah mati. Kan kita faham tidak akan berlaku kiamat melainkan seluruh manusia mati. Maksudnya digambarkan maut itu dalam rupa binatang. Lalu malaikat tanya dulu, apakah ini? Lalu penghuni neraka kata, ini adalah maut. Kemudian malaikat bawa pula tunjuk kepada penghuni syurga. Tahukah kamu apakah ini? Lalu dijawab oleh penghuni syurga, ini adalah maut. Lalu malaikat itu pun menyembelih maut, menyembelih binatang tersebut. Lalu maut disembelih. Subhanallah. Pernah dengar tak hadis ni? Kalau baca kisah tentang padang mahsyar, tentang kematian, kitab-kitab kematian, diceritakan bagaimana saat itu maut disembelih. Lalu disembelihlah maut. Maka ketika itu penghuni neraka meraung-raung, penghuni syurga bertambah bahagia. Kerana setelah itu tiada lagi kematian, semuanya hidup selama-lamanya. Penghuni neraka meraung-raung kerana mereka setiap hari mengharapkan kematian. Tetapi mereka tidak ada lagi kematian. Diseksa, teruk, apa semua sampai mati, hidup lagi. Dan pernah ditanya oleh sahabat, adakah kesakitan yang dirasai saat sana tu di akhirat kelak sama saat sakit di dunia? Nabi kata sama. Kita mungkin bayangkan kita akan dibangkitkan dengan rupa yang lain ataupun dengan kulit yang lain. Maksudnya kulit yang lebih tahan sakit ke dan sebagainya. Apa yang kita rasai sakit di dunia, begitulah yang kita akan rasai di akhirat kelak. Cuba testlah balik ni. Bukalah api tu, api dapur tu, kan? Holorlah 1 minit ke tangan dalam api. Seminit. Rasa boleh tak seminit? Okeylah 5 saat, 5 saat. Kita tak akan mampu. Itu api neraka, api dunia. Kan api neraka ni telah disejukkan oleh Allah 70 kali ganda. Ia adalah percikan api neraka. Api yang kita guna ni percikan api neraka yang telah disejukkan. Saya tak ingat berapa puluh tahun dan berapa kali ganda disejukkan. Maksudnya telah disejukkan oleh Allah berpuluh-puluh tahun. Itulah api yang digunakan untuk kita bakar. Kalaulah percikan, satu percikan jatuh api neraka sekarang, bumi terus hancur lebur. Jadi apabila maut disembelih, penghuni neraka yang setiap hari mengharapkan kematian, mereka sangat sedih. Sebab apa? Mereka akan menanggung sakit itu sepanjang hayat. Jadi bila kita membaca gambaran ini, bukan sekali potong terus settle, tak. Dia tumbuh balik, potong balik, mengalami kesakitan tersebut. Jadi keadaan yang kedua ini adalah gambaran dan peringatan khusus kepada saya sendiri sebagai pendakwah. Buat apa yang dikatakan dan jangan lupa, siapa yang menyebut kalimah la ilaha illallah semuanya adalah merupakan pendakwah. Oh, baru nak lega tadi.
Mujur tak jadi pendakwah, mujur jadi penceramah. Ustazah ni berat esok ni. Muslimin muslimat, kita sebenarnya adalah pendakwa yang menyampaikan kebaikan kepada anak. Lepas tu jadi tok, tegur ke cucu pula, betul kan? Lepas tu kita orang perempuan kan banyak ceramah kat suami masing-masing, betul tak? Orang perempuan kan kuat ceramah, dok dia ceramah, tak ada orang jemput, dia ceramah kat suami dia. Ada seorang lelaki tu kata, Ustazah, isteri saya ni memang pandai dan saya lah satu-satunya penonton dia. Macam tu lah. Suami saya kata, bayangkanlah isteri saya penceramah, boleh bayang tak macam mana Ustazah dekat rumah. Lepas tu dia kata, Ustaz utuh lagi, kurang-kurangnya Ustazah dia lepas perasaan dia ceramah dengan orang luar. Saya ni, isteri saya ceramah, saya lah satu-satunya penonton dia. Saya tak boleh lari. Macam tu lah kan. Kita kan banyak nasihat itu nasihat ni. Jadi kita kena berhati-hati juga, sebab kita lah yang dituntut untuk melakukan terlebih dahulu daripada orang yang kita serukan itu. Subhanallah, ada haruman keluarga Masyitah, ada jejak Bilal di dalam syurga. Subhanallah. Itu hadis yang sahih ya. Nabi mendengar jejak bagi Bilal bin Rabah. Bila ditanya apa amalan Bilal, Bilal istiqamah dengan solat sunat wuduk. Solat sunat wuduk. Nabi balik Isra Mi'raj, Bilal apa amalanmu? Kan dalam peristiwa Isra Mi'raj, aku mendengar derapan telapak kakimu. Lalu Bilal menjawab, ya Rasulullah, aku tak ada amal apa-apa ya Rasulullah, tetapi aku menjaga setelah ambil wuduk, lalu aku menunaikan solat sunat 2 rakaat. Jadi ibu-ibu mungkin ada yang tak pernah dengar, muslimin muslimat, umur dah 50, dah 60, dah 70, orang kata kubur kata mari, dunia kata pergi. Dan hari ini mati tu tak tunggu sakit, tak tunggu tua. Orang muda pun mati. Kalau kita tak mampu setiap kali ambil wuduk nak solat 5 waktu, dapat sekali sehari pun jadilah. Lepas ambil wuduk, buat solat sunat wuduk. Besar sangat pahala yang menjadi asbab ataupun amalan istiqamah Sayyidina Bilal bin Rabah. Kemudian ada pemakan bangkai. Kemudian diberi gambaran Dajjal dan rupa yang asli, Nabi dan umat masing-masing. Nabi menceritakan, pada malam aku diisrakan, tidak aku menemui malaikat. Malaikat mereka berkata, hendaklah engkau berbekam wahai Muhammad. Hendaklah engkau berbekam wahai Muhammad. Saya nak tengok sikit rujukan ni pada ayat 54. Masya Allah. Musnad Ahmad. Okey, hadis riwayat hadis Hasan Qarib daripada Ibnu Abbas. Ada yang mengatakan status hadis ini adalah hadis Hasan Qarib. Subhanallah, yang ni ilmu baru bagi saya. Saya tak pernah, selama saya dengar ceramah Isra Mi'raj, saya tak ni, sebab tu saya terus cari rujukan riwayat daripada Ibnu Abbas, hadis Hasan Qarib, menceritakan pada malam aku diisrakan, tidak aku menemui malaikat. Malaikat mereka berkata, hendaklah engkau berbekam wahai Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Muslimin muslimat yang mati Allah sekalian, saya sebut sikitlah pasal bekam. Bekam ni adalah satu kaedah perubatan Islam dan merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa pernah bekam dekat sini? Angkat tangan. Angkat tinggi-tinggi. Siapa pernah bekam? Angkat siapa pernah bekam. Masya-Allah. Okey. Maksudnya sangat sedikit di kalangan umat Nabi Muhammad SAW yang beramal dengan sunnah Nabi berbekam ni. Sangat sedikit. Saya tanya soalan tu bukanlah sebab, Dik, sekali-sekala boleh tukar, boleh tunjukkan ya. Bukan sebab, ia bukanlah satu benda aib kalau kita tak berbekam. Cuma kadang-kadang saya buat tu, saya nak tengok dari segi statistik. Boleh dikatakan mungkin 5% saja umat Islam berbekam. Mungkin berbeza sikit lah di negara-negara lain, tapi di Malaysia ni mungkin tak sampai 5%. Sangat sedikit yang berbekam. Saya jadikan bekam sebagai rutin. Maksudnya dalam berapa bulan sekali, kadang-kadang saya lupa, saya terlepas tarikh-tarikh waktu. Kalau eloknya 3 bulan sekali, 4 bulan sekali. Lepas tu dia ada tarikh sunat. Cuma sebab saya dah biasa bekam, jadi orang yang buat bekam ni, kita orang perempuan lah buat. Kadang-kadang dia akan ingatkan saya, dia akan mesej, Ustazah, dah sampai masa dah ni Ustazah berbekam. Macam tu lah. Khasiat bekam ni, kalau ikut kajian terlalu banyak, sangat banyak. Badan kita ni memang banyak toksik. Daripada udara, daripada apa yang kita makan, daripada semualah toksik masuk banyak. Kemudian
toksik ni perlu dikeluarkan. Dia keluar melalui najis kita, keluar melalui peluh dan sebagainya. Dan paling banyak toksik keluar adalah melalui bekam. Dia hanya lapisan nipis saja di bawah kulit kita, kan? Memang mungkin ada yang rasa seram nak bekam, rasa macam takut. Cocok dengan jarum tu kan, jarum halus. Saya pernah buat dua-dua, dengan jarum dan dengan pisau, dua-dua buat. Kalau ikut kaedah sunnah pada zaman Nabi, dibuat dengan pisau yang halus. Antara pisau dengan jarum, lagi tak sakit pisau. Ini pengalaman saya ya. Saya buat berapa kali guna pisau. Dia guna pisau, jangan bayang pisau rumah kita. Pisau belah doktor-doktor dalam bilik belah tu. Sampai saya bila dia buat tu, saya kata, macam tak rasa apa-apa. Orang bekam ni dia dah pakar, dia dah pandai. Dia buat laju. Lepas tu dia pun sedut kan, sedut keluar darah berkumpul dalam bekas kan. Subhanallah, campur dengan angin berbuih, campur dengan darah dan sebagainya. Dia tak ambil darah kita yang kita sayang tu. Yang keluar adalah darah-darah kotor. Berkeluar sekali-sekali dengan toksik. Lepas tu alhamdulillah, pada 2 bulan 3 bulan lepas, untuk kali pertama saya bekam kepala. Sebelum ni saya bekam badan je, saya tak berani nak bekam kepala. Lepas tu sebab masalah migrain saya semakin teruk, maksudnya makin kerap. Dulu 2 bulan sekali, lepas tu jadi sebulan sekali, lepas tu jadi seminggu sekali. Lepas tu subhanallah, bila saya bagi tahu kepada wanita yang selalu buat bekam ni, dia kata, "Ustazah, terai sekali. Saya duk bayang buat kat kepala sakit. Kalau dulu bekam kepala kena botakkan sikit, tapi sekarang tak perlu botakkan, dia ada alat dah." Lepas tu rupanya bekam kat kepala lagi tak sakit. Kulit kan lembut, dia rasa lagi kuat. Jadi bila bekam kepala di bahagian kawasan tu, alhamdulillah, jarak saya nak, maksudnya bukan hilang terus, sebab dia kata kena berterusan lah ustazah. Kalau sebelum tu sampai seminggu sekali, bila datang migrain, tuan-puan sekalian, mata berpinar, macam berpusing, setengah belah kepala sebelah kiri ni sakit yang tak tergambar. Maksudnya kita biasa pening kepala, pusing kepala, denyut kepala tu normal, kadang-kadang mari. Tapi migrain ni dia ada tahap dia. Maksudnya tahap saya ni, miakal ubat yang kuat macam mana tak hilang. Allah Akbar. Dia sampai mutar, sampai berpusing, ada vertigo. Tapi alhamdulillah, lepas bekam tu hampir 2 bulan saya tak kena migrain. Baru ni minggu lepas kena sekejap. Jadi saya pun kata subhanallah, kena jadikan rutin. Dia ada kaitan dengan saraf-saraf, urat saraf dan sebagainya, Masya Allah. Cuma secara umum, itu adalah sunnah Nabi, itu adalah cara perawatan Islam. Kita ini akan menghadapi pelbagai jenis penyakit dan pelbagai jenis wabak. Kalau kita rasa habis wabak COVID-19 ni, maksudnya tak ada wabak, itu adalah satu salah faham. Itu tak faham maksudnya. Sebab kita ni bukan semakin jauh dengan akhir zaman, kita semakin dekat dengan kiamat. Semakin hari semakin dekat, kacau bilau semakin bertambah. Dan memang itulah gambarannya akhir zaman, wabak semakin, maksudnya umat akhir zaman akan ditimpa, Nabi kata, dengan wabak-wabak yang terdahulu. Jadi terlalu banyak sebenarnya yang Nabi telah tinggalkan amanat dan juga kaedah-kaedah perubatan. Dengan kelebihan makan kurma ajwa daripada hadis yang sahih. Nabi sebut apa? Itu hadis yang sahih daripada Sayyidatina Aisyah. Tak silap saya pada Sayyidatina Aisyah, tapi hadis yang sahih itu memang pasti. Nabi kata, barang siapa yang memakan ajwa 7 biji pada waktu pagi, maka akan dilindungi dirinya pada hari tersebut daripada segala jenis racun dan segala bentuk sihir. Racun ini segala jenis penyakit, segala jenis wabak insya-Allah, tetapi ia akan pergi kepada keyakinan kita. Usaha lain tu usahalah, kan? Dengan vaksin, dengan jaga SOP, semua tu usaha ikhtiar. Tetapi bila Nabi meninggalkan wasiat, meninggalkan kepada kita amalan-amalan untuk kita menghadapi suasana seumpama hari ini, maka kalau bukan, bayangkan ya, keadaan wabak sekian-sekian ni pun kita tak kuat nak beramal dengan sunnah Nabi, dengan perubatan Islam, dengan makanan-makanan yang Nabi tinggalkan untuk kita, nak tunggu bila lagi nak beramal? Nak tunggu bila lagi beramal? Sebab itu ni bukan saya saja nak kempen ni, muslimin muslimat.
Bak kurma ajwa ni, saya sampai pergi sendiri dekat Madinah, pergi kebun, berurusan dengan pemilik kebun sampai kilang untuk memastikan dia benar-benar kurma ajwa aliyah. Sebab Nabi sebut kurma ajwa tu, ada sebagian ulama kata aliyah saja, iaitu yang di sekitar Madinah. Ada yang dikatakan apa-apa kurma ajwa. Sebab tu kita memang ada bawa dan kita jual dengan harga yang murah, tetapi ini adalah kurma yang baru. Banyak juga orang jual yang murah, tetapi banyak sebenarnya kurma yang lama yang telah disimpan dalam kadar yang lama. Kemudian ini, tetapi yang kami ini yang betul-betul fresh, yang tahun lepas, yang tuai tahun lepas, hujung tahun, kemudian sampai kepada kita, mudah-mudahan ia benar-benar memberi manfaat. Ada yang tanya, Ustazah 7 biji, mochi tak boleh nak telang banyak sangat. 3 biji aci tak? Sebenarnya di situ ada perbincangan alim ulama. Makanlah. Bahkan ada ulama mengatakan dalam tulisan tu, Jabatan Mufti dan Persekutuan, kalaulah tak mampu membeli kurma ajwa aliyah ataupun tidak menjumpai kurma ajwa aliyah ataupun kurma ajwa, sebab hadis Nabi sebut al-ajwa, siapa yang minum, yang makan 7 biji pagi, tidak akan terkena padanya pada hari itu sebarang racun dan juga sebarang sihir. Kita tak tahu bagaimana peranan kurma ajwa ni, dan dikatakan para ahli ulama kerana kurma ajwa aliyah itu diberkati Allah disebabkan ia telah didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu kita akan menghadapi suasana genting seumpama hari ini. Suasana wabak, suasana pelbagai penyakit. Kalau dulu kanser jarang-jarang, hari ini kanser tu biasa. Dulu kalau kita dengar orang kanser, rasa macam takut, rasa bimbang, rasa. Hari ini memang tak pelik dah orang kena kanser. Terlalu ramai yang tu kanser ni, kanser ni, kanser. Dulu kita rasa kanser ni jauh, rupa-rupanya ahli keluarga sendiri. Contohnya kan. Masya Allah, Allahu Akbar. Maka Nabi tahu kita akan menghadapi suasana seperti ini. Nabi juga meninggalkan kepada kita amalan-amalan untuk kita mempertahankan diri. Kesihatan luaran dan kesihatan dalaman kita. Masya Allah, Allahu Akbar. Dan sebagian ulama ada kata, bila saya baca syarah, siapa yang tidak mampu untuk mendapatkan ajwa, maka dia boleh saja makan mana-mana kurma, kan? Lalu mudah-mudahan dia bertawasul dengan Allah supaya kurma itu menjadi satu penawar syifa baginya. Tapi bagi kita yang mampu untuk mendapatkan, maka lebih afdal ambillah yang ajwa tu. Kalau tak mampu, barulah pergi. Moci tak mampu, Ustazah kurma ajwa mahal sangat, moci beli kurma Mariami saja. InsyaAllah moci bertawasullah dengan Allah, mudah-mudahan kurma itu juga Allah beri barakah, menjadi pelindung sebagaimana hadis Nabi SAW. Jadi alhamdulillah dah 1.5 jam dah ni masa kita, lebih dah 1.5 jam. Sekarang pukul berapa dik? Pukul apa? 11:07. Subhanallah, muslimin muslimat, nanti akan dengar banyak lagi ceramah Isra Mi'raj, sebab belum sampai lagi ni. Nanti lepas Isra Mi'raj kan, rata-rata penceramah akan ceramah Isra Mi'raj. Jadi walaupun kita dah dengar, ulang kalilah dengar sehingga ia masuk ke dalam hati kita. Dan kita tahu Isra Mi'raj adalah satu perjalanan Rasulullah untuk menerima wahyu salat, wahyu salat. Wahyu yang ibadah yang lain semua melalui perantaraan malaikat Jibril. Puasa, zakat, sedekah, yang lain-lain semua melalui perantaraan malaikat Jibril. Tapi satu-satunya ibadah yang Allah beri secara langsung tanpa perantaraan malaikat Jibril, yang Allah jemput dalam perjalanan yang paling hebat, yang terhebat, yang teristimewa, Allah jemput untuk memberi ibadah solat. Muslimin muslimat, dalam solat ada bacaan Al-Quran, dalam solat ada zikir, dalam solat ada munajat kita kepada Allah, dalam solat terkandung semua amal ibadah yang paling utama. Masya Allah. Mak saya berkongsi dengan saya ni, tutup betul-betul dah ni. Semalam kan, masa berbual-bual dengan mak, mak kata, ni mesti mak dengar ni kan, mak jangan marah dah. Mak kata, Asma, mak mikir-mikir kan pasal semayang kan, cara-cara nak boleh khusyuk semayang kan. Mak kata, mak saya tanya saya dulu, kita kalau baca Quran, kita dah tak nak ingat-ingat pasal benda lain. Bayangkan kalau kita baca Quran kan, kita kan akan bagi tumpuan kan, baca sampai hujung. Ke ada waktunya masa tengah baca tu kita menerawang, kita ingat nak masuk benda ke, mungkin ada mari tapi sekejap. Maksudnya bila kita baca Quran kan kita bagi tumpuan.
Lepas tu saya kata betul lah, bila baca Quran memang kita akan bagi tumpuan sikit lah. Lepas tu Mak tanya soalan kedua, Mak kata kalau kita zikir lepas mayang, kan kita zikir subhanallah, 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 kita dah tak mikir benda lain. Ya, rasa dah kadang-kadang mikir sikit-sikit je lah. Lepas tu soalan ketiga, masa kita berdoa ke Asma, kita dah tak mikir benda lain. Masa doa rasa dah mikir. Sebab kita kan kalau berdoa kan kita minta, ya Allah murahkanlah rezekiku, ya Allah lapangkanlah, panjangkanlah umurku, ya Allah jadikanlah anak-anak yang, dan ke kita nak mikir hari ni nak masak ayam ke, nak masak ikan ke, nak masak daging. Masa kita doa kan kita bagi tumpuan kan. Jadi Mak kata kalau gitu sebenarnya masa semayang kita kena mikir kita sedang berdoa, kita sedang baca Quran dan kita sedang berzikir. Jadi daripada awal semayang sampai akhir semayang, insya-Allah kita bolehlah, kalau tak penuh, tak banyak, bolehlah juga khusyuk tu. Sebab itu as-salah ad-doa. Solat itu adalah doa. Allahu Akbar. Dan untuk kita dapat solat yang kita rasa memang kita nak capai solat yang tenang, kita kena belajar untuk memahami bacaan dalam solat. Allahu Akbar. Saya pula kadang-kadang mikir gini, baca Quran kurang dah, zikir kurang dah, doa pun malah juga. Kadang-kadang malah lepas habis mayang rekah-rekah je, lepas tu lipatkan mayang ni. Takkanlah waktu semayang 5 minit 10 minit tak boleh nak bagi tumpuan. Allahu Akbar. Sebab bila kita semayang baca doa iftitah, Nabi kata apa? Pintu langit sedang dibuka oleh Allah. Itu hadis yang sahih muslimin muslimat. Nabi sebut bila kita baca Al-Fatihah, kita angkat takbiratul ihram, kemudian kita baca Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nabi sebut apabila ketika kamu membaca itu kan, bila solat baca doa iftitah tu, maka pintu langit dibuka oleh Allah. Maksudnya waktu tu doa mustajab. Jadi kalau memang doa mustajab waktu dalam solat, waktu sujud dengan sebelum bagi salam tu, innaka hamidum majid, sebelum bagi salam, itu waktu mustajab doa daripada hadis Nabi. Waktu sujud, antara lepas solat dengan ketika solat, mana lebih mustajab, lebih makbul doa? Ketika solat. Sebab itu kalau kita tak dam pun, sibuk ataupun sebab malah ke apa ke, tak baca doa lepas solat, maka memadai dengan segala doa yang kita baca di dalam solat. Jadi insya-Allah Isra Mi'raj ini mengangkat kembali kehebatan dan kebesaran kemuliaan ibadah solat. Maka berusahalah kita untuk mencapai satu kedudukan solat yang tenang, solat yang khusyuk. Start angkat takbir itu, kita cuba fokus dan cubalah menikmati dengan tenang. Jangan semayang laju-laju, bacalah dengan perlahan-lahan. InsyaAllah mudah-mudahan segala doa yang kita panjat di dalam solat Allah makbulkan, dan kita tergolong di kalangan hamba-hambanya yang saleh, hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa, dan menjadi ahli syurga Allah, syurga Firdaus tanpa dihisap, tanpa diazab. Saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Makasih yang mari walaupun hujan. Bayangkan hujan tanpa henti kan. Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an. Wabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Ada pengumuman sikit. Saya nampak ada beberapa orang hajar, subhanallah. Ni kawan-kawan tok saya ni kan, Hajar Rakiah. Tok saya depan Hajar Rakiah, Tok Ki